filem yang menjadi pilihan kami ialah filem Badang. Badang merupakan sebuah filem bergenre komedi Malaysia 2018 arahan Abu Razak Muhaiddin dan diterbitkan oleh Vita Studio Selia Berhad. Penulis skrip filem ialah Azlan Shah Rashid serta Azhari Zain dan berdurasi selama 105 minit. Pada tanggal 15 Februari 2018, filem ini telah ditayangkan di panggung wayang untuk masyarakat umum. Filem ini dibintangi oleh barisan pelakon yang terkenal dan tidak asing lagi di negara kita ini. Antaranya ialah Datuk Alif Syukri iaitu pengasas Quality Hertz. Beliau memegang sebagai watak utama dalam cerita ini iaitu Badang. Turut dibintangi pelakon yang lain seperti Fasha Sanda, Fauzi Nawawi, Azhari Zain dan banyak lagi. Bajet keseluruhan bagi menghasilkan filem ini ialah sebanyak RM2.2 juta. Namun, filem ini mengalami kerugian kerana hanya mendapat kutipan sekadar RM14,000 sahaja. Sinopsis keseluruhan, Bak kehilangan ibunya iaitu Mak Siah yang terbunuh dalam satu kekecohan selepas gerakan menyediakan wang perlindungan kepada geng Taiko. Sebelum kematian ibunya, Mak Siah sempat bercerita mengenai kisah silam Bat bahawa beliau adalah seorang anak istimewa, hadiah kepada Mak Siah dan Pak Tam yang tidak mempunyai zuriat dan bakal menjadi seorang yang berkuasa suatu hari nanti. Mak Siah juga berpesan menjelang usia Bat mencapai 25 tahun, Bat bakal memperoleh sedikit demi sedikit kuasa luar biasa yang menjadikan beliau berbeza daripada manusia biasa. Pada usia Bat menyambut hari lahirnya yang ke-25 tahun, beliau menyadari kuasa-kuasa luar biasa mula berkembang di dalam dirinya apabila beliau memegang pokok pohon buluh. Bat mula mempunyai kuasa gaib, kelajuan dan kekuatan luar biasa. Sarip iaitu teman baik Bat melatih dan membantu Bat dalam mencapai kuasa luar biasa yang maksimum dalam dirinya. Bat mula menggunakan nama Badang sebagai alter ego beliau dengan bantuan Sarip. Badang mula muncul sebagai adiwira membantu golongan yang memerlukan termasuk mencari geng Taiko yang menyebabkan kewetatan Mak Siah. Badang juga mula jatuh cinta dengan Tisha, itu adik tiri kepada Abang Taiko yang juga ketua kepada geng Taiko. Akhirnya timbul dilema dalam diri Badang sama ada beliau memilih cinta atau menuntut bela di atas kematian ibunya. Cerita bermula di sebuah situasi di dalam kelas iaitu seorang lelaki bernama Badro yang tertidur dalam kelas apabila pesyarahnya sedang mengajar. Sewaktu Bat dan rakannya Medah Mesarip menyertai Zumba, sepula budak nakal ini yang sering membuli Bat mencontoh muka Bat menggunakan cat menyebabkan Bat menangis mengenangkan nasibnya yang malam. Isha sedar ulang tahunnya sama dengan Bat. Dia mengambil kek dan menyuap kek tersebut ke mulut Bat dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bat. Jadi sekumpulan budak lelaki yang nakal ini telah melihat adegan tersebut lalu menghampiri Bat dan memarahinya. Jadi Bat terus melarikan diri untuk mengelakkan dirinya dipukul oleh mereka. Sewaktu dia menyembunyikan diri di celah-celah pokok buluh, dirinya telah menjadi gaib. Abang kepada Tisha iaitu Taiko merupakan ketua kumpulan gangster yang mengutip wang secara haram. Sarip tahu bahawa orang yang melanggar maksiat ini merupakan kumpulan gangster tersebut. Semasa berada di hospital, maksiat telah sedar daripada koma. Jadi maksiat menceritakan tentang kejadian di mana Bat telah gaib merupakan kejadian yang bukan kebetulan. Maksiat memberitahu bahawa Bat bukan anak kandungnya kerana Bat telah dijumpai di dalam buluh pemberian daripada puteri bulunya. Bat dan Sarip telah pergi ke tempat di mana dia gaib. Dia membuka hadiah pemberian maksiat dan terkejut kerana hadiahnya merupakan buluh di mana tempat Bat dijumpai semasa bayi. Apabila buluh tersebut disiram air, buluh tersebut mengeluarkan tulisan yang bercahaya namun mereka tidak pandai untuk membaca tulisan tersebut. Masa di dalam bas, Bat dan Sarip melihat Tisha dan rakannya yang mencuba untuk membaiki tayar kereta mereka yang pancit. Lalu Bat dan Sarip membantu mereka menukar tayar. Bat juga menunjukkan kekuatannya dengan mengangkat kereta mereka. Tisha dan rakannya terpegun dengan kekuatan Bat. Jadi setelah mengetahui kuasa Bat, Tisha memberikan nama Badang kepada Bat untuk digunakan apabila membantu orang yang kesusahan. Dalam plot 50 hingga 60 minit, Bat telah membantah senarai yang banyak. Bat semakin hari semakin popular hingga masuk ke dalam agama kerana sering membantu orang dalam kesusahan. Seterusnya 60 hingga 70 minit, berita kepergian mak Bat dari hospital disampaikan. Bat tidak boleh menerima kepergian maknya. Kehidupan Bat telah berubah. Dia hanya menyendiri selama seminggu, tidak berjumpa orang. Walau bagaimanapun, Sarip telah berjumpa dengannya untuk membantu kembalikan semangat Bat yang terhilang. Bat berubah menjadi badan yang kuat semula dan ingin mencari pembunuh maknya untuk membalas dendam. 70 hingga 80 minit pula, Taiko, pembunuh maknya, menawarkan Badang untuk bergabung dan bekerjasama untuk mengawal bandar Kuala Lumpur. Badang tidak bersetuju dan menyebabkan dia telah diserang oleh orang suruhan Taiko. Tisha telah menghubungi Sarip untuk meminta bantuan serta menyuruhnya untuk memberhentikan penyeludupan jongkok emas yang dilakukan abangnya. 80 hingga 90 minit, Sarip telah menyelamatkan Bat dan membawa keluar daripada markas geng Naga. Mereka berdua bergegas mengejar geng Naga yang dalam perjalanan untuk menyeludup jongkok emas. Mereka berjaya mendapatkan jongkok emas itu dan memusnahkan ahli yang lain. Dan plot terakhir dalam filem ini 90 hingga ke 100 minit. Pertarungan sengit berlaku di antara Taiko dan Badang. Dengan keberanian dan kekuatan Badang, Badang telah berjaya mengalahkan Taiko. Badang telah mengalahkan kesemua ahli geng Naga. Filem ini berakhir dengan Badang melanjutkan kehidupan hariannya sebagai seorang pahlawan yang terus membantaras kejahatan dalam komunitinya. Watak dan perwatakan bagi filem Badang ini terdapat beberapa watak, iaitu watak utama dan juga watak-watak sebenarnya. Bagi watak utama yang direkakan oleh Alif Syukri sebagai Bateri Syam atau Badang. Perwatakan yang ditunjukkan adalah seorang yang mempunyai keberanian, yang mana bersungguh-sungguh membuat jenayah dan juga penyelesaian berlaku ke atas penduduk. Seterusnya,
watak yang dilakukan oleh Aisyah Sandar sebagai Tisha, iaitu menunjukkan sebuah watakan yang baik hati di mana Tisha telah membantu Badrul Hisham ataupun Badang untuk menyiapkan sebuah kostum untuk menampakkan Badang seorang adiwira di kawasan tersebut. Seterusnya, kita dapat lihat Azhar Zain sebagai Sarid yang menunjukkan watakannya yang menjadi sikap setia kawan. Sarid merupakan kawal kepada Badrul ataupun Badang. Bukti yang mana menunjukkan Sarid mempunyai sikap setia kawan ini. Walaupun Badrul sentiasa dibuli, namun Sarid sentiasa ada bersama Badrul untuk memberikan sokongan moral dan juga membantu Darul dalam setiap situasi yang dihadapi oleh Badang. Dan yang terakhir yang kita dapat lihat dalam filem Badang ini iaitu Fauzi Nawawi yang melakukan watak sebagai Taiko, menunjukkan sikap kasih sayang terhadap adiknya iaitu Tisha. Taiko memberikan abang kepada Tisha dan merupakan seorang gangster yang mempunyai pengikut yang ramai. Walau bagaimanapun, Taiko menjaga adiknya Tisha dengan baik dan memberikan kelengkapan dan peluang yang diperlukan oleh Tisha sebagai seorang adik. Kesimpulannya, filem superhero Badang ini sewajarnya lebih fokus kepada genre aksi. Namun begitu, genre seperti romantik dan komedi pula menjadi fokus, justru menjadikan filem ini seakan filem drama cinta, bukannya filem superhero yang tugasnya membantu dan menyelamatkan orang memerlukan. Tambahan lagi, elemen komedi yang terdapat dalam filem ini amat berlebihan, membuatkan penonton sukar untuk fokus kepada plot filem yang serius. Para pelakon memainkan peranan mereka dengan baik, namun lakonnya mereka dapat dikatakan agak tenggelam oleh kerana kualiti skrip yang kurang memuaskan.